Kenapa KSSM ni digubal? Okay, dia ada objektif mata pelajaran dengan atau OM dengan objektif pentaksiran. Kat sini banyaklah, ada 9. Senang cerita, objektif mata pelajaran ni ialah hasil lah. Hasil setelah kurikulum itu dilaksanakan. Objektif pentaksiran lebih kurang untuk mendapatkan hasil. Sebab sekarang ni untuk PQS dia ada surah pilihan, kefahaman, dia ada hafazan. Untuk Al-Quran ada 4 item. Objektif untuk tilawah, maka hasil yang didapati yang kita harapkan kepada pelajar ialah murid dapat membaca surah pilihan iaitu Sajadah dan juga Yasin, Al-Mulk dengan Al-Waqi'ah dengan tartib serta mengamalkan bacaannya dalam kehidupan. Jadi kena tahulah apa makna tartil di sini ni. Kalau menghafaz pula iaitu Sajadah dan juga Yasin tadi secara tadwir serta mengamalkan hafazannya dalam kehidupan. Jadi kita kena tahu apa makna tartil, apa makna tadwir. Kalau tajwid pula, ni OM tajwid ya, mengamalkan hukum tajwid dengan tepat melalui pembacaan Al-Quran secara tahqiq dalam kehidupan. Dari segi cara bacaan, fasahah, itu mana ketarifan tepat lah. Bila keluar saja ataupun lepas saja SPM, sekurang-kurangnya qalqalah dah selesai. Majaz ismun fasil contohnya, ma'arif disukun, maksilah tawilah, maksilah qasirah, dah selesai. Sepatutnya begitu. Itu objektif mata pelajaran yang kita kena capai. Okay? Untuk murid-murid. Okey, kemudian yang keempat tuntutan intisari ayat daripada surah pilihan dan menghayati pengajaran secara berterusan dalam kehidupan. Bila mengajar kefahaman, yang penting tuntutan intisari ayat tu dia nak apa? Okey, contohnya berbuat baik kepada ibu bapa. Apa intisari ayat tu yang kita harus capai? Dan menghayati pengajaran secara berterusan dalam kehidupan. Maknanya bukan sekadar kita masa belajar itu, tidak. Berterusan maknanya sampai kita matilah. Kita amalkan benda itu. Itu dia punya OM dia, objektif mata pelajaran. Apa kepentingan ulum Quran? Dan menjadikan panduan. Jadi apabila mereka mempelajari ulum Al-Quran, mereka sepatutnya faham apa yang mereka dapat. Antaranya mungkin ulum Quran ni ada 21, 26, 25 gitulah, banyak bidang kan. Qiraat, tajwid, tafsir, makiyah dan banyak lagi lah kan. Jadi bagaimana mereka boleh amalkan dalam kehidupan yang sebenar. Hasil daripada apa yang mereka pelajari. Okay, kemudian OM yang keenam, tuntutan matan hadis. Ini untuk pengajian hadis. Kalau Al-Quran, tuntutan ayat, intisari ayat. Kalau pengajian hadis, tuntutan daripada matan hadis. Dengan syarat secara berterusan dalam kehidupan. Secara berterusan dalam kehidupan maknanya mereka menghayati betul-betul, bukan sekadar ketika belajar tingkatan 4, tingkatan 5, keluar sekolah, mereka tak, secara berterusan. Begitu juga ulum hadis, akidah. Akidah, kalau akidah, OM yang ke-8, kini hakikat akidah Islamiah yang benar dengan menjadikannya benteng serta asas kepada setiap tindakan dalam kehidupan. Benteng. Dan akhir sekali ialah mengamalkan akhlak Islamiah bagi memenuhi tuntutan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tengok semua objektif pelajaran untuk akhlak ini, dia ada sebut tuntutan amar ma'ruf nahi mungkar. Mesti ada itu sekarang ni. Kenapa? Sebab apa yang dia orang pelajari mesti diamalkan dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kita belajar alam, kejadian alam. Amar ma'ruf nahi mungkar dia macam mana? Begitu. Memenuhi tuntutannya itu. Sebab itu dalam setiap di SKP dia, last kali itu kalau kita ingat, usaha dan tindakan tu lebih kepada amar ma'ruf nahi mungkar tadilah. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar secara berterusan dalam kehidupan. Lepas itu, bagaimana pula kita nak memastikan objektif mata pelajaran itu terhasil, berjaya, maka kena ada pentaksiran. Jadi oleh sebab itu, objektif pentaksiran untuk Al-Quran Sunnah itu, yang pertama antaranya kita ikut dia punya itulah sebab dia punya dia punya konsep dia begini objektif mata pelajaran dengan objektif pentaksiran mesti bertemu. Dia macam ni. Dia saling berkait antara satu sama lain begitu. Dia bertemu begitu Sebab itu untuk menghasilkan perkara yang disebut tadi, apakah proses dia? Inilah. Membaca dengan mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai hukum tajwid. Mesti ada proses itu. Kalau surah Al-Kahfi kita mengetahui, surah Al-Kahfi itu ayat Makkiyah atau Madaniyah. Kena tahu berapa ayat, apa kisah dia.
memahami kan, mengaplikasi apa amalan kelebihan-kelebihan mengamalkan surah Al-Kahfi, okey, menganalisis dan menilai hukum tajuk ni sekali. Mana ikhfa'nya, mana idghamnya, mana majais mad wajib untuk mencapai hasil tadi tu. Dan seterusnya kita boleh amalkan, maka kita kena ada benda pentaksiran ini. Kita nak uji pelajar dia boleh memahami atau tidak. Tapi isunya sekarang ni sebelum sampai ke pelajar, okay, mungkin kita peranan guru memahami objektif pentaksiran dan objektif pembelajaran. Kita kena faham dulu supaya apa yang kita ajar tidak terseleweng lah. Kalau ajar tilawah, jangan ajar kefahaman. Tilawah sajalah, betulkan hukum tajwid lah. Kalau ajar kefahaman, jangan ajar tajwid. Jangan ajar. Tapi yang dulu KBSM dia berbeza. KBSM dirangkum semua. Dalam kefahaman tu ada tajwid, ada tilawat, ada hafazan. Nampak tak? Sebab itu yang baru ni dia asingkan supaya lagi jelas. Cukup cakupannya tu betul-betul dapat difahami. Kalau mengajar tilawah saja, jangan kefahaman intisari ayat kita payah. Sebab dia dah asing-asingkan. Sebab itu untuk pengajian Al-Quran saja dia ada 4 tadi. Mana menghafaz ayat-ayat hafazan pilihan. Okay, sejadah dan yasin untuk PLBS. Jadi kena menghafazlah. Mungkin dalam PDP ataupun minggu pertama untuk hafazan ayat 1 sampai 10. Kita minta pelajar menghafaz secara tadwir. Okay. Kemudian diberi tasmid dan sebagainya. Kemudian seterusnya kita tengok hukum tajwid. Kena mengetahui. Bila mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, dia ada konstruk dia tersendiri. Mengetahui lebih kepada mengingat. Dia ada konstruk dia sendiri yang itu pun kita kena kuasai supaya jelas dari segi pentaksiran yang kita nak buat nanti. Okay, kemudian kalau pengajian Al-Quran, inilah mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, intisari dan pengajaran dalam kehidupan. Itu yang asas, intisari dan pengajaran Al-Quran. Okay, dia tak cerita tajuk lah kan. Sebab dia berkaitan dengan kefahaman. Al-Quran tak banyak, dalam 4 tajuk saja. Berbanding yang lama KBSM, kalau kita ingat, tingkatan 4 saja ada 11 tajuk. Tingkatan 5 saja ada 10 tajuk. Tapi yang sekarang ini, tingkatan 4 saja tak banyak. Okay? Bukan 10, bukan 11, tetapi 4 saja. Okay? 4 atau 5 begitu, tak banyak. Okay? Jadi kita boleh benar-benar betul-betul memastikan pelajar mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, intisari pengajaran Al-Quran supaya dapat diamalkan dalam kehidupan. Begitu juga dengan ulum Quran, ulum hadis. Kesimpulannya di sini ialah pastikan kita menguasai objektif yang pertama mata pelajaran. Adalah hasil yang kita ingin dapat atau dapatan yang kita ingin pastikan murid menguasai. Dan yang kedua ialah untuk mendapatkan benda itu kita ada proses. Okay? Disebut pentaksiran. Kalau tak ada pentaksiran kita tak boleh nak menguji kan. Jadi dia ada konstruk tertentu. Antaranya ialah kita kena mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan sebagainya. Yang mana kita akan bincangkan pada kejap lagi ya. Itu antara maksud ataupun pertalian antara objektif mata pelajaran dan pentaksiran.